ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung pengajian kitab kita Bulughul Maram. Kita masuk tajuk baru dah, muka surat 158, iaitu bab sujudus sahwi wa ghairihi min sujudit tilawah wa syukur. Bab sujud sahwi dan sujud yang lain seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Ada 3 sujud dah: sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Dalam kuliah yang lepas 3 minggu dah kita berhentinya, berehat dah. Hadis-hadis yang terakhir kita baca baru ni berkenaan dengan wirid lepas solat, dia berkenaan dengan hadis solat orang sakit. Solat orang sakit, cara dia solat orang sakit, kalau tak mampu berdiri dia disuruh supaya duduk, kalau tak mampu duduk dia disuruh supaya mengiring dia. Jadi bab solat tu habis dah. Kita masuk tajuk baru, sujud syukur, sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah dah. Sujud sahwi ni ada kaitan dengan sembahyang, dengan solat. Apabila berlakunya penambahan ataupun kekurangan dalam solat, maka kita disuruh supaya sujud sahwi dah. Kalau kekurangan itu bukan pada rukun lah. Kalau pada rukun mesti kita lakukan, sama ada cukup rakaat ke atau tak cukup rukun ke, kita nak buat, kemudian sujud sahwi dah. Kalau kurang dari segi perkara-perkara sunat, tu pun perkara sunat aba'ah lah, sunat yang besar, maka juga disuruh kita sujud sahwi dah. Kita terus baca pada hadis . Hadis yang pertamanya, an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra faqama fi rak'atayn al-ulayayn walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salah wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla an yusallima thumma sallama. Akhrajahu as-sab'ah wa hadha lafzul Bukhari. Wa fi riwayat li Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa sajada an-nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julusi. Ini hadis pertama berkenaan dengan sujud sahwi dah. Hadisnya daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW ketika solat zuhur bersama para sahabat, baginda bangkit pada 2 rakaat yang pertama. Maksudnya sepatutnya Nabi duduk untuk baca tasyahud yang pertama, tapi Nabi terus bangun naik ke rakaat yang ketiga tanpa duduk tasyahud awal terlebih dahulu. Para sahabat pun bangkit mengikuti beliau. Ni apa sahabat tak tegur Nabi? Sebab sahabat ingat, dia berfikir bahawasanya tu mungkin wahyu yang datang mengubah cara solat yang dilakukan oleh Nabi dah. Sedangkan Nabi bangun tu kan pelupa, bukan sengaja dah. Ketika beliau selesai solat, dia para sahabat menunggu salam baginda, maka beliau bertakbir dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Dia melakukan sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Lalu setelah itu beliau bagi salam. Jadi waktu sahabat tunggu Nabi, bila nak bagi salam, Nabi sujud dulu 2 kali dah. Bila Nabi takbir, Nabi sujud dah. Jadi sujud tu dipanggil sujud sahwi dah. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan beliau bertakbir untuk setiap kali sujud dalam keadaan duduk dah.
Sujud yang pertama pula takbir Allahu Akbar, Nabi sujud, kemudian Nabi bangkit pula sujud takbir pula Allahu Akbar. Beliau sujud, daripada sahabat pun ikut sujud bersama beliau. Beliau pun melakukan hal itu sebagai pengganti duduk tasyahud awal yang telah dilupakan tadi. Jadi dalam kes ni, dalam hadis ni, Nabi melakukan sujud sahwi kerana tinggal tasyahud yang pertama. Terjemah sekali lagi daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW mengimamkan sembahyang zuhur sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat lah. Ketika mana Nabi rakaat yang kedua, sepatutnya Nabi duduk, tiba-tiba Nabi bangun Nabi tak duduk untuk baca tasyahud maka sahabat pun bangun sama-sama Nabi Bila habis solat, maksudnya habis dah Nabi baca tasyahud, doa semua sekali, kemudian manusia menunggu salat Nabi maka Nabi bertakbir ketika duduk, Nabi sujud 2 kali sebelum memberi salam kemudian barulah Nabi bagi salam. Jadi tu apa dia, Nabi lakukan sujud 2 kali tu kerana tinggal tasyahud yang pertama. Kita tengok kepada pengajaran hadis pengajaran hadis yang pertama sekali. Dalam hadis ni dalil bahawa Nabi telah terlupa dalam sembahyang zuhur sehingga Nabi bangun meninggalkan tasyahud yang pertama dan Nabi tak duduk pun. Jadi perbuatan Nabi diikuti oleh para sahabat dan mereka takut untuk bertasbih dan menegur Nabi kerana mereka menyangka ni perkara baru yang datang dalam solat mungkin ada wahyu lain yang mari dia mengubah sembahyang Nabi Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi teringat dia meninggalkan tasyahud yang pertama sebab itulah bila habis doa selepas tasyahud akhir, Nabi pun sujud sebelum salam 2 kali sujud. Jadi sujud ni dipanggil sujud sahwi sujud kerana lupa Yang ketiga, 2 sujud sahwi ini seperti sujud dalam solat juga iaitu bertakbir, kemudian sujud bacaan dalam ketika sujud jadi semua sekali itu sama dengan sujud dalam solat juga Jika sekiranya ada zikir yang khusus, nescaya Nabi akan menjelaskannya kerana ni waktu yang diperlukan untuk Nabi jelaskan sebab itulah bila orang tanya nak baca gabalia sujud sahwi kan kita baca subhanallah ya namu raisu sebenarnya hadis tu pun dhaif tu sebenarnya jadi tidak dinyatakan baca apakah yang dibaca oleh Nabi. Jadi hak zahir daripada perbuatan Nabi ni, Nabi baca sama dengan sujud dalam solat juga, subhana rabbiyal a'la jugalah. Walaupun ada doa subhanallah ya namu raisu tu, tapi tidak sahih sebagaimana zahir hadis lah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam kita akan sebut perbahasan akhir sekali ni insya-Allah. Ada 2 pandangan ulama, sebahagiannya mengatakan afdal sujud sebelum salam dan sebahagian lagi mengatakan sujud ni selepas salam Jadi dalam perbuatan dalam hadis ni, Nabi sujud dalam sebelum salam Yang kelima, sujud sahwi itu ganti kepada apa yang telah dilupakan dalam sembahyang dalam hadis ni, iaitu lupa meninggalkan tasyahud yang pertama Yang keenam, dalam hadis ni tidak disebut sama ada selepas 2 kali sujud tu Nabi tasyahud dulu ke atau doa dulu ke atau terus Nabi bagi salam Tapi zahir hadis ni menunjukkan bahawasanya lepas sujud 2 kali terus Nabi bagi salam sebab disebut qabla an yusallima, Nabi sujud sebelum bagi salam maksudnya sebelum salam tu Nabi sujud 2 kali, Nabi pun bagi salam sebab dalam mazhab Hanafi dia tasyahud dulu. Mazhab Hanafi dia tasyahud dulu baru bagi salam pula. 2 kali tasyahud tasyahud yang tasyahud akhir tasyahud sujud sahwi 2 kali, lepas tasyahud pula baru bagi salam Jadi zahir hadis ni yang kita baca yang pertama ni tidak ada tasyahud tidak ada jarak masa antara sujud sahwi
dengan bagi salat dah. Sujud sahwi 2 kali, kemudian terus bagi salat dah. Yang ketujuh dah, marinya datangnya lupa terhadap kepada Rasulullah ni, sedangkan Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawasanya lupa ni perkara biasa yang berlaku pada manusia dah. Dia tidak mencacatkan maksumnya Nabi SAW. Dia tidak menjejaskan kerasulan baginda dah. Bahkan lupanya Nabi SAW merupakan tasyrik dah. Maksudnya supaya Nabi ni dapat mengajar kita apa yang perlu kita buat bila kita terlupa dah. Lupa tasyahud utama ataupun rukun-rukun lain dah. Ni tasyrik dah, syariat, dan nak mengajar nasihat pada umat dia apa yang mereka perlu lakukan ketika mana mereka terlupa sehingga meninggalkan apa dia rukun ataupun kau lain dalam solat dah. Jadi ni tidak menguraikan tidak menjadi keaiban atau kekurangan pada agama Nabi atau kecuaian pada ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya suruh supaya sujud sahwi untuk orang yang lupa sujud tasyahud yang pertama dah. Masyru'iyah, perintah dah. Cumanya apa hukum sujud sahwi ni, wajib ke, sunat ke, tak sebut depan lah. Tapi ni perintah dah, ni suruh supaya kita sujud sahwi dah. Sama ada perintah wajib atau sunat tu kita bicara depan dah. Yang ke-9, dalam hadis ni menunjukkan sujud sahwi ni 2 kali. Berbeza dengan sujud tilawah, sujud syukur sekali lah. Sujud sahwi ni 2 kali dah. Yang ke-10, dalam hadis ni juga wajib ikut imam dah. Kalau tu imam tinggal tasyahud pertama, makmum pun ikut tu imam juga dah. Tak boleh makmum nak baca juga tasyahud pertama. Biar tu imam bangun dia bangun, kita baca tasyahud pertama juga dah. Tak boleh, nak bangun juga makmum dah. Wajib mengikut imam meninggalkan tasyahud yang pertama dah. Walaupun makmum ingat, tak imam tak ingatnya. Kena ikut tak imam juga dah. Yang ke-11 dah, tasyahud pertama bukan rukun solat dah. Kalau rukun solat mesti Nabi kena buat juga ke mana pun dah. Bukan rukun dah. Tasyahud pertama ni kalau mazhab Hanbali dia panggil wajib dah. Wajib ni boleh ditampung dengan sujud sahwi kalau terlupa lah. Mazhab Syafi'i dipanggil sunat aba'ah dah, sunat aba'ah. Yang ke-12, takbir dalam sujud sahwi itu dia takbir untuk berpindah rukuk dah. Takbir intiqalat dia panggil dah. Dan yang akhir sekalinya Nabi sujud 2 kali sujud saja. Dalil bahawasanya sujud sahwi ini sekali sujud je. Sekali buat dah. Bukan maksudnya kalau tinggal 2-3 perkara, maksudnya 3 kali sujud. Jadi nak sujud tak sekali ada. Sebab tasyahud awal pertama ni duduk tasyahud esok. Baca tasyahud pula. Selawat pun tinggal juga, tinggal belakang kan. 2 kali tinggal tu. Jadi sujud sekali, sujud sahwi sekali saja. 2 kali dia maksudnya dah. Jadi tak perlu sujud banyak kali dah, walaupun tinggal 4-5 perkara pun dah. Sujud so ya. Maksud 2 kali dah. Okey, di sana ada beberapa faedah lah berkenaan dengan hadis ni. Yang pertama sekali, ulama sepakat tentang suruh supaya sujud sahwi dah. Akan tetapi di sisi Imam Syafi'i hukumnya sunat, tidak wajib dah. Di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya wajib kalau menguraikan kurang dari solat lah. Contohnya meninggalkan tasyahud tadi lah. Di sisi Imam Ahmad wajib sama ada meninggalkan meninggalkan perkara sunat ataupun menambahkan dah, ataupun meragui dah. Jadi Imam Ahmad kata 3-3 tu sunat belaka dah. Sama ada lupa, ragu, sama ada
aku siratis salah. Wa fil qaumi rajulun yad'uhu Nabi dzal yadaini faqala ya Rasulullah ana sita am qusita ila akhir hadis lah, panjang hadis dah. Kita tengok terjemah dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW pernah melakukan solat 2 rakaat dari salah satu solat yang dilakukan di waktu siang petang dah. Ni semayan ni sama ada sembahyang zuhur atau sembahyang asar dah. Tapi sahihnya sembahyang zuhur lah, sembahyang zuhur dah. Ni Nabi terlupa dalam sembahyang zuhur dah. Thumma qama, kemudian Nabi bagi salat. Setelah itu beliau bangkit menuju salah satu kayu di bahagian depan masjid. Lepas maya Nabi pun bangun pergi sandar pada kayu depan masjid. Nabi pun letak tangan dia atas kayu tersebut. Pada waktu itu yang salat bersama-sama beliau di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Namun kedua-duanya berasa tidak enak ataupun tak selesa lah untuk berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain pun keluar dengan cepatnya sambil berkata, ada sahabat-sahabat yang keluar awal, dia pun kata, semaya ni kosa aku ke mana? Biasa semaya 4 rakaat, ni semaya 2 rakaat, ya kosa aku ke mana? Sedekah tidak musafir dah. Adakah semaya itu telah dikosarkan? Pada saat itu juga ada seorang yang biasa dipanggil oleh Nabi dengan Zulyadaini. Zulyadaini yang mempunyai 2 tangan. Tangan dia panjang sikit dah. Nabi panggil Zulyadain kerana 2 tangannya berukuran panjang. Ia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah takdir engkau lupa atau memang solat dikosarkan? Ni Zulyadain memberanikan diri lah. Dia tanya Nabi, Nabi mana? Semaya kosar kau memang lupa dah. Nabi menjawab, aku tidak lupa dan semaya tidak kosar, cukup molek 4 rakaat semaya ni dah. Lupa pun tidak, aku ingat molek. Kamu dia tidak lupa dah. Sembahyang macam kosong, tamam 4 rakaat dah. Beliau menjawab, kemudian Zulyadain berkata, sebenarnya engkau telah lupa Rasulullah. 2 perkara ni sama ada kosong sembahyang ataupun lupa. Nabi kata tidak kosong, lupa lah. Maka beliau solat 2 rakaat lalu bagi salam dah. Nabi pun bangun, Nabi pun sembahyang 2 rakaat lagi, Nabi pun bagi salat. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama dari sujud biasanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir. Ni Nabi sujud ni selepas bagi salat dah. Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi tambah 2 rakaat lagi, bagi salat. Nabi pun takbir, sujud sahwi 2 kali. Nabi bagi salat pula dah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir. Kemudian beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir, sujud seperti biasanya atau lebih lama. Lalu beliau mengangkat kepalanya kemudian bertakbir. Setelah riwayat Muslim dalam solat asar. Dalam riwayat Abu Daud, beliau bersabda, apakah yang dikatakan Zulyadain itu benar? Maka para sahabat berisyarat, ya, benar. Itu pun sebenarnya ada dalam surah Sahihain, namun dengan lafaz mereka berkata, ya. Dari riwayat lain, dari riwayat Abu Daud juga, dan beliau tidak segera sujud sampai Allah meyakinkan hal itu. Kita baca sekali lagi terjemah dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah sembahyang salah satu sembahyang waktu petang, sama ada zuhur atau asar. Tapi zuhur lah sini Nabi sembahyang 2 rakaat zuhur, Nabi bagi salat. Bagi salat, Nabi pun nyok-nyok bangun, Nabi pun sadar depan masjid. Jadi sahabat-sahabat waktu sembahyang saat ni ada Umar dan Abu Bakar. Mereka gerung nak tegur Nabi, nak tanya Nabi. Jadi manusia yang keluar awal ni, mereka duduk bincang luar, mana Nabi sembahyang 2 rakaat ni?
Lah, semaya kosa ke mana? Jadi bila Zuliyadain duduk dengar sahabat-sahabat dia bercakap, Zuliyadain pun ketemu Nabi, tanya Nabi, wahai Nabi, adakah kamu terlupa ataupun sembahyang telah dikosarkan? Nabi kata tak, lupa pun tidak, kosa pun tidak. Maka Zuliyadain kata kepada Rasulullah, benarnya kamu lupa? Nabi pun tanya orang lain, betul ke tak Zuliyadain kata gitu tu? Orang lain kata, ya Rasulullah, betul sungguh. Nabi pun bangun-bangun, Nabi pun sambung sembahyang 2 rakaat lagi. Sambung sembahyang, Nabi pun bagi salam. Lepas bagi salam, Nabi pun sujud pula 2 kali. Nabi bagi salam pula. Itulah kesimpulan kepada hadis yang kedua yang telah kita baca. Kemudian pengajaran hadis yang kedua ni, hadis Abu Hurairah ni. Okey, yang pertama dah. Harusnya berlaku lupa terhadap Nabi-Nabi pada perbuatan mereka ketika menyampaikan sesuatu lah. Kerana Nabi ini merupakan manusia yang berlaku kat atas baginda sebagaimana berlaku pada manusia lain. Cumanya kesalahan yang Nabi buat tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada wahyu yang menegur Nabi sehingga Nabi memperbetulkannya. Sebagaimana hadis lah. Sehingga Nabi perbetulkan solat dia, Nabi sujud sahwi dah. Allah tidak akan biarkan kesilapan Nabi itu betul sah dah. Yang kedua, hikmah ataupun rahsia daripada berlaku lupa terhadap Nabi ni SAW ialah dapat menjelaskan syariat dan meringatkan umat dah. Dan apa yang perlu dilakukan bila berlaku situasi yang sama dah. Okey, yang ketiga dah, keluar daripada solat sebelum sempurna, sedangkan kita lupa, tak tahu, tak ingat, tidak membatalkan solat. Kita mari lewat tu imam bagi salat, kita salat juga. Kita pun wirid-wirid, mari lewat sana ni tak cukup lagi dah. Kita bertambah sembahyang kita dah. Jadi kalau kita sudah sembahyang kita, sebelum cukup sembahyang kita boleh tambah pula dah, tak batal sembahyang dah. Sebab kita terlupa lah. Tu jika sekiranya masa tu hampir dah. Kalau lama sangat sampai klik rumah dah, klik rumah mikir, aku bayar pokaan sana, pasal mari lewat dah, tak misalnya aku sana juga. Kalau lama sangat kena sembahyang semula lah. Jadi kalau lupa tu sekejap, carut masa yang dekat, maka boleh tambah disempurnakan solat dah. Bercakap dah ketika sembahyang daripada orang yang lupa ataupun orang tak tahu tidak membatalkan solat dah. Mengikut pendapat yang sahih dah. Kita tengok-tengok Nabi kecek kata. Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi pun tubik dah menyandar kayu. Maksudnya dia tanya Nabi, Nabi kosa ke lupa? Nabi kata dua, lupa pun tak, kosa pun tak. Saya kata lupa Rasulullah dah. Nabi pun tanya orang lain, betul ke lupa? Apa kata ya Rasulullah. Jadi percakapan tu tidak membatalkan solat. Tak imam sembahyang dah, tak ikut rakaat, imam santai. Mau belajar kata, tak imam tak ikut sembahyang sana tu. Ya dah. Tambah. Jadi percakapan sikit tu tidak membatalkan solat. So yang keduanya kerana cakap tu masalah solat. Lah. Jadi percakapan dalam solat kerana orang terlupa ataupun tak tahu tidak membatalkan solat dah. Yang kelima dah. Yang kelima, pergerakan yang banyak kerana terlupa tidak membatalkan solat. Banyak Nabi tu. Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi pergi depan nyala kayu. Nabi tak tangan dia. Orang lain tu tubik keluar. Masuk pula tanya Nabi. Nabi pun kembali sembahyang dia. Nabi sembahyang pula. Jadi perbuatan itu terlupa tidak membatalkan solat dah. Yang keenam dah, wajibnya 2 kali sujud sahwi pada orang yang terlupa dah. Dia memberi salam dalam keadaan sembahyang belum cukup lagi dah, untuk menampung kekurangan ataupun kecacatan dalam solat tersebut dah. Dan selanjutnya boleh menghinakan syaitan dah. Dia wajib ni mazhab Hanbali lah. Mazhab Syafi'i hukum dia sunnah dah. Jadi hikmah sujud sahwi juga ialah untuk menghinakan syaitan dah.
Yang ketujuh dah, kalau kekurangan yang berlaku oleh solat, contohnya bagi salat sebelum cukup, maka cara sujud sahwinya ialah bagi sujud sahwi selepas salat. Tambah rakaat bagi salat, kemudian bagi sujud sahwi dah. Sebagaimana Nabi buatlah. Yang ke-8 dah, lupanya imam mesti dah dilakukan juga oleh makmum dah. Maksudnya kalau untuk imam sujud sahwi kan, makmum sujud sahwi jugalah. Sama lah. Walaupun lupa tu berpucuk oleh imam, tapi makmum nak buat juga, ni ikut sama. Katanya qadiyah, tidak ada khilaf di antara ulama sama ada seseorang itu sujud sahwi sebelum salam atau selepas salam, maka sah hukumnya. Cumanya mereka berbeza pendapatnya mana afdal. Mana lebih afdal, sebelum salam ke selepas salam? Boleh dua. Katanya Syekhul Islam, tasyahud selepas 2 kali sujud sahwi itu tidak ada nas yang warid pada mana perkataan Nabi SAW dah. Tidak juga pada perbuatan Nabi dah. Jadi saudara, orang yang mengatakan tasyahud itu hadis tu hadis yang dhaif dah. Tidak ada hadis yang mendukungnya dah. Ini mazhab Nabi dah. Dia kata ada tasyahud lepas pada sujud sahwi dah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawasanya sahabat ni gerung terhadap Nabi SAW dan cukup menghormati Nabi dah. Sehingga Abu Bakar dan Umar pun tak boleh tanya Nabi dah, walaupun Nabi buat silap dah. Itulah pengajaran daripada hadis yang kedua ni. Cumanya beza hadis pertama dan kedua ni ialah hadis kedua ni ialah Nabi terlupa, iaitu memberi salam sebelum cukupnya 4 rakaat dah. Jadi sujud sahwi yang pertama kerana tinggal tasyahud awal. Yang keduanya ialah beri salam sebelum selesai solat dah, sebelum solat. Cuma hadis pertama hadis kedua ni bezanya, hadis pertama tu sebelum salam, hadis kedua dulu selepas salam dah. Okey, hadis yang ketiga dah mana ni? Ataupun hadis yang ke-355 dah. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini thumma tashahhada thumma sallama. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Ini dalil orang yang mengatakan ada tasyahud selepas sujud sahwi dah. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW solat bersama-sama para sahabat, lalu beliau terlupa dah, maka beliau pun sujud sebanyak 2 kali, kemudian bertasyahud lalu bagi salam. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hadis hasan. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkan hadis ini dah. Kalau tengok hadis bawah tu, rujuk ke hadis 355 tu, hadis ini dhaif dan syaz dah. Dhaif maksudnya lemah, syaz maksudnya bercanggah dengan hadis lebih sahih dah. Cuma nak royak hadis ni sekarang saja, iaitu orang yang mengatakan ada tasyahud selepas sujud 2 sujud sahwi dah. Tersebut saat ni pendapat sahihnya, pendapat tepatnya ialah tidak ada tasyahud dah, terus sujud sahwi salat lalu dah. Tapi hadis ni menjadi dalil kepada orang yang mengatakan ada tasyahud dah. Jadi orang tidak terima tasyahud ni, dia mengatakan hadis ni dhaif dah, hadis ni dhaif dah. Kita boleh cek lah bawah tu macam mana kenyataan Albani berkenaan dengan dhaifnya hadis ni dah. Hadis yang seterusnya hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala ma istayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima
fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam solatnya, dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia semaya, apakah baru 3 rakaat ataupun sudah 4 rakaat, maka apa yang perlu dia buat? Maka hilangkanlah keraguan tersebut, dia lakukanlah sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia yakin 4 tak? Bagi salah. Kalau dia yakin 3, sama rakaat lagi, jadi 4 dah. Kemudian hendaklah ia sujud sebanyak 2 kali sebelum bagi salam dah. Maksudnya orang hak syak rakaat juga Nabi suruh pilih hak lebih dia yakin, kurang ataupun lebih, maka dia sujud sahwi dah. Jadi ni hadis ketiga ni, hadis menunjukkan bahawasanya orang syak dalam solat juga disyariatkan, disuruh supaya sujud sahwi dah. Okey, jika ternyata ia melakukan solat sebanyak 5 rakaat, 4 dah sama rakaat lagi 5, maka syafa'na, maka kedua sujud itu telah menggenapkan rakaat tersebut dah. Namun apabila ternyata solat tersebut dengan sempurna dah, memang 3 tambah rakaat lagi 4, maka tu boleh menghina terhadap syaitan dah. Sujud sahwi itu boleh menghina syaitan pula dah. Jadi hadis ni Nabi sebut hikmah kenapa sujud sahwi, sama ada nak menyempurnakan solat ataupun nak menghinakan syaitan dah. Tu tujuan sujud sahwi lah. Jadi tu peranan sujud sahwi, dan tu juga apa yang perlu kita lakukan bila kita ragu tentang rakaat yang kita telah buat 3 atau 4 dah. Kita tengok kepada pengertian hadis ni. Yang pertama sekali, dalam hadis ni jelas sahnya solat orang yang ragu dah terhadap rakaat, bilangan rakaat dah. Atas mula. Okey, yang pertama dah, salah satu sebab sujud sahwi juga ialah syak dalam solat dah. Dia hadis ni hukum tentang sujud sahwi untuk orang yang syak dalam solat dah. Selagi mana tidak mencapai tahap waswah dah. Ia berlaku setiap masa. Dia syak ni berlaku sekali-sekala gitulah. Waswah ni berlaku semua dah. Waswah ni dia berulang-ulang. Setiap solat waswah dah. Syak ni sekali-sekala saja berlaku dah. Jadi salah satu sebab sujud sahwi juga ya syak dalam solat dah. Katanya Ibnu Qudamah, tidak ada di kalangan sahabat yang waswah dah. Kalau Nabi dah dengan waswah, Nabi bunuh mereka. Kata Ibnu Qudamah, Allah Allah. Jadi hak berlaku ni syak dah, syak bukan waswah dah. Yang kedua, hadis ni menunjukkan bahawa orang syak dalam sembahyangnya, dia tak tahu berapa rakaat dia sembahyang dah. Contohnya 2 rakaat atau 3 rakaat ke, maka dia buat syak, dia bina hak yakin dah, iaitu sama ada cukup dah ataupun kurang, tambah rakaat lagi dah. Kemudian sebelum salat dia sujud sahwi dah. Jadi sini yang dua pandangan lah. Kalau mengikut apa dia masyhur dalam mazhab Syafi'i ni, kalau orang tu syak 3 ke 4 dia ambil 3 sama rakaat lagi. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab Ahmad dia faham dengan hadis ni, maksudnya dia pilih mana dia yakin, lebih yakin. Dia yakin cukup dah ke ataupun kurang rakaat dah. Jadi kalau dia yakin hak cukup dah, maka bagi salah. Maksud tahu. Itu saja dah.
Dari hadis ni menunjukkan masih sah solat orang yang syak dah. Cuma tambah saja sujud sahwi dah. Tu pendapat jumhur lah. Pendapat jumhur Malik, Ahmad dan Syafi'i dah. Ada sebahagian tabi'in yang mengatakan kena sembahyang semula. Dah. Orang syak sembahyang ni kena sembahyang semula. Kerana itulah cara untuk membaiki solatnya, dia kata dah. Itu apa dia? Pengajaran hadis yang ketiga kita baca dah. Jadi kalau berdasarkan hadis ni ada tiga lah. Tiga sebab Nabi sujud sahwi dah. Tinggal tasyahud yang pertama, bagi salat sebelum cukup rakaat. Yang ketiga ke dah? Orang yang syak dalam solat dia dah, berapa rakaat dah. Cuma nak buatnya dia pilih hari lebih yakin cukup dah atau tak cukup lagi. Sama-sama dia sama rakaat bagi salat sujud sahwi dah. Kemudian yang akhir sekali hadis malam ni, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un qala wa ma dhalika qala sallaita kadza wa kadza qala fasana rijlaihi wastaqbala qiblata fasajada sajdatain thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatha fi salati syai'un amba'tukum bihi walakin inna ma'ana basharun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab falyutimma alayhi thumma yasjud sajdatain. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah solat dan Nabi bagi salat dah. Kemudian orang bertanya, wahai Rasulullah, adakah berlaku perkara baru dalam solat? Inilah hadis ni Nabi tambah jadi 5 rakaat. Sahabat-sahabat tambah jugalah. Dah. Nabi kata apa? Nabi kata ajaklah pergi-pergi, kamu telah sembahyang 5 rakaat dah. Nabi pun lipat kaki dia. Nabi menghadap kiblat, Nabi pun sujud 2 kali dah. Nabi bagi salat. Nabi pun menghadap kepada sahabat-sahabat dah. Nabi kata, innahu law hadatsa fi shalah, kalau berlaku sesuatu dalam solat yang aku lakukan terhadap kamu, maka innama ana basyarun, aku manusia biasa sahaja. Tegaklah. Aku lupa sebagaimana kamu lupa dah. Bila aku lupa lah kamu peringatkan aku dah. Jadi dalam hadis ni Nabi suruh makmum ni tegur tu imam kalau tu imam menambahkan sesuatu rukun dalam solat dah. Kemudian Nabi kata bila sesuatu kamu syak dalam sembahyangnya, adalah dia pilih yang lebih betul, lebih tepat dah. Kemudian dia sempurnakan solat dia, kamu sujud 2 kali. Bukan sujud dah. Berdasarkan hadis ni yang pertama sekali, Nabi sembahyang 4 rakaat jadi 5 dah. Tu dah sahabat tanya tu, berlaku perubahan dah solat Rasulullah. Kalau lebih dari 5 rakaat hari ni dah. Tapi sahabat-sahabat tidak menegur Nabi, kerana mereka menyangka perubahan itu kerana wahyu mari dah. Jadi bila nak sahabat tanya Nabi, baru Nabi royak dah dah, aku salah dah. Barulah Nabi sujud sahwi 2 kali dah. Dalam hadis ni menunjukkan bahawa sujud sahwi ni untuk kekurangan ataupun penambahan dalam solat dah. Tadi kurang kan tadi kan? Tak baca tasyahud, bagi salat sebelum cukup rakaat, syak dalam solat dah. Yang keempat ni berlaku penambahan dah. 3 kali sujud ke, 2 kali rokok ke, buat rakaat lebih ke dah. Maka sujud sahwi juga dah. Dalam hadis ni menunjukkan bahawa sujud sahwi dilakukan ketika duduk dah, bukan ketika berdiri dah. Atau perlu berdiri baru sujud sahwi, tak perlu dah, duduk saja dah sujud sahwi. Dalam hadis ni menunjukkan ikut tu imam dan kalau salah tidak membatalkan solat dah.
Tapi jangan ikut tu email lah. Kalau dia tahu tak, kalau tu email makmum tak ingat juga, dia ikut juga semaya dia. Sos semaya dia tak apa. Tu email pun tak ingat, makmum tak ingat, ikut juga dah. Maka sos semaya mereka dah. Tapi kalau kita tahu dah tu email ni 4 rakaat dah, sama 1 rakaat lagi, jangan ikut. Pada tegur dia lah. Kalau terus ke solat dia, ikut dia dah. Kita tunggu dia. Dah. Dalam hadis ini juga menunjukkan berpaling daripada kiblat kerana terlupa atau salah tidak membatalkan solat dah. Sahabat Nabi paling dah kepada sahabat, kemudian baru sahabat royak bercakap sedekah seorang itu yakin sembahyang dia sudah sempurna tidak membatalkan solat, walaupun cakap lama dah. Tanya gini dah. Dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya kalau berlaku penambahan, sujud sahwi dilakukan selepas salam. Selepas salam. Sebagaimana Nabi sujud lepas salam dah. Dalam hadis ni juga menunjukkan bahawasanya wajib makmum menegur imam bila imam melakukan kesilapan. Nabi kata fa idza nasitu fadzakiruni. Bila aku lupa, mungkin ingat kepada aku. Jadi imamnya apa yang perlu dia buat bila imam dengar 2 orang tasbih di belakang, tegur dia belakang, dia kena ikutlah. Dah. Kalau seorang ya kata subhanallah, saya kata aku betul ke kamu salah. Dah, saya pun tak dengar juga dah. Aku yakin dia rakaat ni. Dia seorang tasbih. Orang pakai ikut belakang dah. Jadi kalau seorang tu imam nak ikut, tak ikut, tu pula tak imam lah. Tapi kalau 2 orang, kemungkinan besar 2 orang tu ingat dia benar, maka imam kena itulah, kena ikut dah. Itulah sedikit pun dari hadis yang sempat kita sebut malam ni. Kalau juga kau lagi dah, insya-Allah taala kita akan baca sambungan hadis, dan ada sedikit lagi huraian berkenaan dengan hadis ni, insya-Allah taala lah. Itulah beberapa hadis yang kalau boleh kita buat kesimpulan lah. Nabi melakukan sujud sahwi bila lupa dalam solat, sama ada lupa kerana tinggal tasyahud, ataupun lupa kerana bagi salat sebelum sempurna solat, ataupun syuk dalam solat, ataupun melakukan penambahan dalam solat dengan terlupa lah. Dan ini juga hadis-hadis ini juga menunjukkan bahawasanya apakah yang perlu dilakukan dalam sembahyang berjemaah dah. Bila makmum tegur, bila makmum kena ikut imam juga, apakah yang adakah makmum kena sujud sahwi juga, semua sekali itu sebagaimana hadis dah. Wallahu a'lam dah. Ada soalan ke kena sujud sahwi ni? Ya. Dia tak sujud sahwi. Kalau makmum tak ada imam bagi salat, sujud sahwi. Atas maya ataupun dia maya dia rusak. Okey, kedua kata tadi Rasul Rasulullah dia waktu kaan maya itu sebab tu dia kedua dia sudah sebab tu sahabat cakap setelah ustaz kata cakap bahasa Arab tak, baru dia cakap bahasa lain mata kita semua. Lepas tu imam dia tadi ada supaya seorang contoh menyimak semua sekali. Okey, 2 soalan dah. Soalan pertamanya, kalau tu imam melakukan kesilapan, makmum ikut samalah, tak bangun tasyahud ke. Kemudian tu imam pun tak ingat sujud sahwi, kemudian makmum sujud sahwi. Jadi soalannya, apakah kedudukan solat makmum saat ni? Harus sujud sahwi tanpa imam Adakah sembahyang dia sah ataupun terbatal sembahyang dia? Kalau ikut pada usul kaedah lah, tak batal sembahyang dia dah. Sebab dia tu imam pergi salat dah, sudah tu imamnya habis dah.
Tiba-tiba dia sujud sahwi. Tak imam sujud sahwi, dia sujud sahwi dah. Cumanya tidak aula lah gitu dah. Sepatutnya dia ikut imam lah. So imam sujud sahwi, dia kena ikut imam juga dah. Tapi semaya tidak sah sebab dia tidak menyalahi imam sebenarnya dah. Tak imam ni habis semaya dah. Macam orang hak syak lah, dia kita tambah solat lagi dah. Dia bukan kena nidak dah. Jadi semaya ni sah lagi lah. Tak batal semaya dah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mana tadi? Cakap salat lah. Jadi kalau tu imam bagi salat 2 rakaat, kemudian tu imam pun keluar salat, atau imam cakap ke makmum semua sekali lah. Jadi kalau ada setengah ustaz kata kalau kecek salat tak batal, kalau kecek Melayu batal. Dan kecek salat gimana? Tu imam kata kam rakaat ini solat itu, tak ada jawab. Gaya? Jadi mungkin Nabi harap sahabat harap kecil harap kita Melayu bukan kecil Melayu kena dia serupa ya kecil harap kau Melayu batal lah kau semaya kalau sengaja kan jadi tak sengaja tak batal walaupun kecil Melayu pun tak batal so yang keduanya kerana dia berkaitan dengan masalah salah berkaitan dengan semaya bab semaya 2 rakaat atau 4 rakaat semaya sana kamu kata masa dia hukum dah 2 rakaat jadi dia pun tidak tambah. Jadi apa yang perlu lakukan tak imam semaya makmum ikutlah aku. So dia bukan tak imam juga dah. Lepas tu apa perlu lakukan. Jadi bahasa Melayu pun tak batal solat dia. Kemudian boleh sambung semula semaya dengan tak imam, kemudian sujud sambil hafid. Allahu a'lam. Okey, sekarang ni tu imam terlupa nak duduk tasyahud yang pertama, tiba-tiba dia bangun, lepas dia duduk balik. Apa hukum sembahyang imam dia? Dia gini dia, kalau duduk sekerak tak ada separuh lagi, boleh duduk semula, tak apa dah. Tapi dia bangun cokoh lah, bangun cacat dah, duduk semula tak boleh dah. Dia dipanggil berpindah rukun dah. Jadi apa kalau dia buat kerana jahil, sah lagi semaya dia nya. Dia tak ngaji, tak faham, tak ngaji hadis berapa. Dia pun bangun cacat duduk semula. Semaya dia sah, tapi kat dosa lah kerana dia tak belajar. Sepatutnya dia teruskan berdiri dah. Jadi kalau dia tahu dah tu sengaja memang tak semaya dia. Sebab dia telah meninggalkan perkara sunat dalam melakukan fardu, nak teruskan perkara fardu dia. Yang keduanya kalau betul imam ni bangun rakaat yang kelima, tiba-tiba dia teringat, dia duduk balik, macam mana dah? Atau memang duduk balik, memang rakaat kelima tak perlu pun. Jadi kalau dia bangun rakaat kelima, dia duduk semula, maka tak apa lah, tak apa. Jadi bangun duduk semula selepas pada bangun rakaat ketiga, kalau tinggal tasyahud dengan bangun kelima tu beza lah, ada beza lah. Sebab tu memang sunat pada rukuk, ni memang cukup dia semaya dia. Jadi dia boleh duduk semula, walaupun dia bangun tak pun boleh duduk semula. Kalau duduk semula dah, harus ingat balik dah. Ya. Susah bil. Tak ikut macam mana? Saat ni tak imam makmum sujud, tak imam tak sujud. Dah, ni tak imam tak sujud, makmum sujud. Makmum tak sujud dah. Dia tak ikut dah. Macam mana dah? Tak imam sujud sawi, makmum tak ikut sujud sawi. Tak imam kata tak imam ada rupa, dia tak rupa dah. Macam mana dah? Dia hak sepakatnya batas maya ni kalau perkara tu perkara fardu tak imam buat dah, rukun lah maksudnya dah. Jadi sujud sahwi ni hukum dia sunat. Macam mana? Batal tak batal dah? Selama nak jawab pun lupa apa lagi. Nak jawab semula kita check semula sebab kalau perkara fardu memang makmum kena ikut mana-mana pun. Kalau perkara tu salah tak imam buat tak boleh ikut dah. Dia sunat. Macam mana? Kena buat kan tu. Kalau tak buat macam mana? Batal tak batal? Itu
Kita jawab semula, kita tanya. Ya. Maka tadi ini tamu jadi itu kita ini nak tamu temu. Kita tunggu saya sini dia tu. Hak moleknya tu kali dia. Hak moleknya. Kita tegur dia tak dengar. Tak dengar kau ataupun dia dengan keyakinan dia kau. Kita tunggu tasyahud sampai dia bersalah tak salah. Kalau mufaraqah boleh, tak salah. Sebab tahu dia salah kan. Itu mufaraqah, tak bagi salah. Apa? Tapi sebaik-baiknya sembahyang jemaah ni suruh hantar email. Sembahyang hantar email suruh hantar email juga. Ada lagi? Ya. Jadi setengah ustaz sebut kalau nak tegur tu email kena niat zikir ya. Nabi sebut dalam hadis ni fadzakiruni. Nabi sebut dalam hadis ya. In nasitu fadzakiruni. Kalau kamu aku terlupa, adalah kamu ingat ke aku ya. Nabi kata nak ingat aku pun kena niat zikir ya. Tak ada niat zikir ya. Cuma Nabi suruh sebut tasbih lah. Tasbih lepas tu niat nak ingat kau tu email. Tak salah. Niat zikir ke tak niat zikir ke tak apa, tak masalah. Cuma sebut tasbih lah. Sebut tasbih lah, subhanallah. Jadi berkenaan dengan zikir tak zikir tu tidak disebut oleh hadis dah. Orang tu niat kau tak niat kau boleh tegur tu email dengan tasbih. Dia tak batal solat dia kalau tak niat zikir sekali. Orang kata tasbih zikir tu. Betul. Ada. Apa kita belajar kita ada semua. Ada istilah para ulama. Jadi ada apa di rekod Okey, berdasarkan hadis-hadis saat ni, sahabat-sahabat ada mufaraqah sahabat kan Nabi tu. Tak. Nabi tambah ke, Nabi kurang ke, dia tak ada mufaraqah dari sahabat ni, kemungkinannya wallahu a'lam lah, kemungkinan dia nya kerana sahabat menyangka kalau Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi sembahyang 5 rakaat tu mungkin wahyu mari. Tu sahabat tak mufaraqah. Dah. Hak mufaraqah ni ada hadis Ke pernah ada hadis ke seorang sahabat dia sembahyang belakang Mu'ah ke. Sembahyang Isya Mu'ah hanya lajak, dia pun mufaraqah Mu'ah Dia bagi salat. Dia pun royak Nabi ke. Jadi ada mufaraqah dah dalam hadis-hadis lain lah. Cuma dalam hadis ni kerana sahabat-sahabat menyangka apa Nabi buat tu betul ataupun ada wahyu lain yang inilah tu sahabat-sahabat tak berani dah. Sehingga Nabi royak sahabat kalau aku silap mu tegur dah. Ada semuanya lah. Dia memanglah kalau sembahyang jemaah ni sebenarnya tidak digalakkan mufaraqah sebenarnya dah. Lebih baik kita sudah ngetik email juga dah. Itu sebaik-baiknya lah. Tapi kadang-kadang yang menuntut ataupun terdesak kita boleh mufaraqah lah. Ada dah. Kalau soalan simpan lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.